Okey, jom kita teruskan untuk soalan yang seterusnya, itu soalan ke-14, masih lagi dalam bahagian B. Untuk soalan 14 kat sini kita ada trigonometry dan soalan pertama adalah berkenaan dengan solve the equation, dan bila solvekan the equation kat sini kena tengok apa yang dia bagi. Kita boleh jadi kita akan ada quadratic, kita boleh ada dalam bentuk simple, kita boleh dalam bentuk factorize. Jadi kat sini kita nampak 3 cos square x campur sin 2x. Okey, cikgu nampak kalau kita nak tukarkan cos square x ni menjadi 1 tolak 1 tolak sin square x kat sini agak pelik, sebab kita di sini ada sin 2x. Bila sin 2x kat sini tu agak pelik, sebab kita tahu bahawa salah satu formula adalah sin square x campurkan dengan cos square x sama dengan 1. Kalau kita tukarkan cos square x menjadi 1 tolak sin square x, dia agak pelik. Jadi di sinilah cikgu letakkan sekali di mana list of formula. Tengok balik dalam page yang awal-awal, list of formula di mana sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. Jadi kita tukarkan sin 2x tu, dia akan jadi 3 cos square x campurkan dengan sin 2x akan jadi 2 sin x cos x sama dengan kosong. Jadi daripada sini apa yang kita nak buat, kita akan nampak ada 2 cos kat sini. Di sebelah kiri ada cos square, sebelah kanan pun ada cos. Kita faktorkan cos. Jadi bila kita faktorkan cos, kita keluarkan cos dan letak dalam satu bracket. Kita letakkan cos x kurungan, dan di sini akan jadi 3 cos darab apa dapat balik 3 cos square, darabkan dengan 3 cos x. Dan cos darab apa dapat 2 sin x cos x, darabkan dengan 2 sin x. Sama dengan kosong. Jadi daripada sini apabila 2 kurungan sama dengan kosong, yang dalam kurungan sama dengan kosong, dan cos x pun sama dengan kosong. Okey. Jadi kita buat satu persatu, bahagikan kepada dua keadaan di sini. Di mana yang pertama adalah cos x sama dengan kosong, dan di sini adalah 3 cos x campur 2 sin x sama dengan kosong. Cos x sama dengan kosong, yang ini tak ada kuadran, tapi kaedah dia macam mana nak fahamkan melalui gambar rajah graf dia, graf cos dia. Ingat graf cos adalah graf bentuk yang bentuk C cup. Jadi kita kena tahu angle dia sini 90 degree, 180 degree, 270 degree dan di sini 360 degree, di mana apabila nilai dia kosong dia bertemu pada 90 dan 270. Jadi terus kita faham bahawa nilai x kat sini adalah x sama dengan 90 degree dan 270 degree. Yang ni sebelah kiri dah settle. Sekarang kita nak settle ke sebelah kanan pula. Macam mana nak settle sebelah kanan ni? Mula-mula cikgu pindahkan 3 cos x sebelah kanan. Dia akan jadi 2 sin x sama dengan negatif 3 cos x. Dan 2 pindah ke kanan, cos x pindah ke kiri, dia akan jadi sin x over cos x sama dengan negatif 3/2. Daripada sin x over cos x kat sini, kena ingat bahawa sin over cos sama dengan tangent. Okey, kita bagi ruang kat sini sikit sebab jalan kerja dia agak panjang. So sin x dengan cos x, sin x over cos x di sini akan jadi tangent x. So tangent x sama dengan negatif 3/2. Okey, apabila 3 negatif 3/2 di sini, di sini akan jadi negatif 3/2. Apabila tangent negatif, ingat kuadran 2 dan kuadran 4. Okey, tengok balik, rujuk balik graf ASTC. Okey, A dengan T, 1 dan 3 graf tangent positif. Jadi 2 dengan 4 adalah negatif. Jadi kita kena dapatkan reference angle dahulu. Macam mana nak dapatkan reference angle? Shift tangent 3/2. Kenapa tak masukkan sekali negatif? Ingat, negatif hanyalah nilai untuk dia bagi tahu location sahaja. So shift tangent 3/2, kita akan dapat 56.31. Cikgu ambil 2 titik perpuluhan 31 degree. Jadi kita applykan sajalah formula ataupun kuadran formula kat sini. Kuadran kedua dia akan jadi 180 degree tolak 56.31 degree. So di sini kita tolakkan dia, 180 tolakkan dengan 56.31, dia 123.69. Yang ini kena rujuk dalam nota macam mana kuadran kedua formula dia, kuadran pertama, kuadran ketiga dan kuadran keempat, rujuk balik. Dan kuadran keempat di sini adalah 360 degree tolak dengan 56.31 degree. Jadi 360, tekan hati-hati, 360 tolakkan dengan 56.31 degree. Apa kita akan dapat? 303.31
69 degree. Okey. So jawapan kita jangan tinggal kat situ saja. Jawapan kita ada 4 jawapan, di mana yang tadi kita dapat 90 degree, 270 degree, dan lagi satu kita akan dapat 303.69. Jadi jawapan akhir kita barulah kita listkan balik. Tapi bila listkan, tak semestinya dalam turutan menaik atau menurun, tak kisah. Yang penting jawapan tu ada 4 jawapan kat situ. Tapi kat sini cikgu susunlah 90 degree, 123.69 degree, 270 degree dan 303.69 degree, dan dia within the range di mana daripada 0 hingga 360 degree. Jadi jom kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang seterusnya kat sini adalah solve the simultaneous equation. Yang ini agak memeningkan sikit. Sebab kita ada berbagai-bagai keadaan dan berbagai-bagai kebarangkalian ataupun kebarangkalian lah. Okay. Pertama sekali kat sini adalah kita kena dapatkan dulu apakah nilai x campur y. So di sini merujuk kepada cikgu tulis di sini 2 sin x campur y sama dengan sek 3. Jadi bila cikgu pindahkan 2 ke kanan, dia akan jadi sin x plus y equal to sek 3/2. Nilai di sini positif. Bila nilai di sini positif, dia sama ada kuadran 1 ataupun kuadran 2. Kuadran 1 ataupun kuadran 2. So apakah reference angle dia? So reference angle dia akan jadi shift sin sek 3/2, dan ini adalah special angle. Dia sepatutnya dapat 60 degree. Tapi kalau tak hafal tak apa, tak masalah. So dia akan jadi sek 3/2 tutup kurungan. Yang ni kena tekan hati-hatilah. Shift sin buka kurungan, and then sek 3 tutup kurungan. Yang ni kena buka 2 kurungan. Okey, buka 2 kurungan, sek 3 tutup kurungan, and then over 2. So kita akan dapat 60 degree. So reference angle kita dah 60 degree. Jadi kalau kuadran pertama kita faham bahawa x plus y equal to 60 degree. Itu untuk kuadran pertama. Kita listkan satu-satu dulu. So dia akan jadi x plus y equal to 60 degree. Tapi kalau kuadran kedua, dia 180 tolak 60 degree. So x plus y equal to 120 degree. Dia ada boleh dua kebolehjadian kat sini. Okey. Itu yang pertama. Yang seterusnya, equation yang kedua kat sini kita ada 2 sin x tolak y sama dengan 1. Okey. So bila pindahkan 2 ke kanan, jadi sin x minus y equal to 1/2. Pun sama, ada 2 kuadran, di mana kuadran 1 dan kuadran 2. Cari reference angle. Yang ini pun special angle juga, di mana shift sin 1/2 akan jadi 30 degree. Kalau tak hafal tak apa, boleh tekan kalkulator. So 1/2. Alright, so dia akan jadi 30 degree. So bila 30 degree akan ada 2 equation lah, okay? Di mana kuadran pertama x minus y equal to 30 degree, dan kuadran kedua kat sini x minus y equal to 150 degree. Sebab apa? Itu kuadran kedua. Tapi kat sini dia kata di mana where x and y both acute angle. Apa maksud acute angle? Sudut tirus mestilah kurang daripada 90 degree. Okay. Jadi daripada keempat-empat ni kita kena pandai main dengan try and error. Apakah nilai yang kita boleh buat ke barangkalian ataupun persamaan serentak di sini. Okey. Jadi yang pertama sekali cikgu cuba buat di mana persamaan serentak cikgu antara x campur y sama dengan 60 degree dan x tolak y sama dengan 30 degree. Yang ni sebelah kiri dengan sebelah kanan. Cikgu ambil ni dulu. Okey, cikgu ambil ni dulu. Yang ni dengan yang ini dapatlah yang pertama kat sini. Cikgu try ambil yang ni dahulu. So bila selesaikan dan sebagainya, ini dia boleh tekan dalam kalkulator lah. Okey, ataupun buat secara laju dan sebagainya, tak kisahlah macam mana pun. Y sama dengan 60 tolak x, pindah ke kanan, x tolak 60 campur x sama dengan 30. 2x sama dengan 90, x sama dengan 45. Apabila x sama dengan 45, masukkan ke kiri balik. So y sama dengan 60 tolak 45, y sama dengan 15. Kita ada dua di sini bahawa apabila x sama dengan 45, y sama dengan 15 degree. Dua-dua acute angle. Jadi ini boleh diterima. Sekarang kita tengok ke barangkalian yang kedua pula. Apabila kita ambil
X campur Y sama dengan 60 dengan X tolak Y dengan 150. Boleh ke tak boleh? Cuba try and error. Cuba try and error. Jadi di sini akan jadi X campur Y sama dengan 60 degree, X tolak Y sama dengan 150 degree. Jadi Y sama dengan 60 tolak X. So masukkan sebelah kanan X, tolakkan dengan 60, campur X sama dengan 150, 2X sama dengan 210, X sama dengan 105. Bila nampak saja 105, cikgu terus stop. Kenapa? Sebab dia dah lebih daripada 90. Jadi nilai Y pun tak boleh, sebab dia kata kedua-duanya mestilah kurang daripada 90 degree. Okey, yang ni memang kena berhati-hatilah. Memang kena berhati-hati. And then yang seterusnya, macam mana kelak kalau cikgu ambil yang X campur Y dengan X tolak Y, X campur Y 120, X tolak Y 30 degree. Cubalah satu-satu, tak kisah macam mana pun. Kita tengok yang ketiga pula. Okey, X campur Y sama dengan 120 degree, dan X tolak Y sama dengan 30 degree. So Y sama dengan 120 tolak X. So X tolak 120 campur X sama dengan 30 degree. Cikgu buat cepat kat sini jadi adik-adik boleh tengoklah balik macam mana cikgu buat. So X sama dengan 75 degree, betul. Apabila X 75 degree, cikgu masuk sebelah kiri, Y sama dengan 120 tolak dengan 75 degree. So di sini akan jadi 45 degree. Dua-dua pun betul. Apabila X 75 degree, Y 45, kedua-dua adalah acute angle, boleh diterima. Boleh diterima. Dan last sekali kepada kalian di mana cikgu ambil antara X campur Y 120, X tolak Y 150. Cikgu boleh nampak nilai dia besar tu. So, tak apa, kita buat je, tak ada masalah. Ikut highlight color ni supaya adik-adik boleh faham. So di sini X campur Y sama dengan 120 dan X tolak Y sama dengan 150. Actually kaedah ni ada kaedah kalkulator sebenarnya. Okey, tapi adik-adik kalau yang faham kalkulator boleh teruskan kalkulator, try and error kalkulator. Kalau tak faham, nanti cikgu akan upload video untuk macam mana buat persamaan serentak dalam kalkulator. So di sini 2X sama dengan 270. Terang-terang kita nampak X sama dengan 135, dah lebih daripada 90. Jadi jawapan kita yang boleh diterima hanyalah X sama dengan 45 degree, Y 15 degree, dan lagi satu X 75 degree, Y dengan 45 degree. Itu saja jawapan yang boleh diterima. Okey. Dah settle dah kat situ, dah settle untuk soalan ni. Memang agak panjang, sebab apa? Cikgu terangkan satu per satu. Dan untuk soalan yang terakhir di sini, okey, di sini kita akan ada soalan penyelesaian segitiga. Jadi kita tengok satu persatu. Dia kata nilai AB, nilai panjang AB 18, AD 16, DC 8 dan B pergi ke C. Jumlah B pergi ke C kat sini adalah 15 cm. Dan dia bagi tahu angle ADE. ADE adalah 120 degree. Nah, bila ni 120 degree, di sini mestilah 60 degree. Okey, cari angle ACB. Macam mana cari angle ACB? Cari angle ACB kat sini. Korang kena tengok, adik-adik kena tengok macam mana dari segi segitiga yang besar terus. Cikgu lukis kat sini segitiga yang besar terus. Ini A, ini C, ini B. Dia kata AB 18 cm. A ke C adalah 16 campur 8, 24 cm. Dan B pergi ke C adalah 15 cm. Nak cari angle di sini ACB, kita kena gunakan cosine rule. Okey, di mana cosine rule adalah I rule, di mana matanya di sini, sisi ni kita ada, sisi ni kita ada, sisi ni ada, dan melihat kepada ni pun ada, cumanya angle sahaja tak ada. So merujuk kepada cosine rule, dia akan jadi 18 square sama dengan 24 square campur 15 square. Tolak 2 darab dengan 24 darab dengan 15 cos theta. Okey, yang ni cikgu pun buat laju-lajulah. Di mana 18 square kat sini adalah 324, di sini 576, campurkan 2 25, 2 darabkan dengan 24 darabkan dengan 15. Kita akan dapat tolak 720 cos theta. Cikgu pindah negatif 720 ke kiri dan 324 ke kanan. So, jadi 720 cos theta sama dengan 576. 576 campur dengan 225.
801 tolak dengan 324, dan 324 tu ke kanan lah. Dan cikgu pindahkan 720 ke kanan, di mana cos theta sama dengan 801 tolak dengan 324, dan mendapat 477 over 720. So daripada sini kita boleh dapat theta sama dengan shift cos answer kat sini, di mana answer tu 477 bahagi 720 lah. Okay, bahagi dengan 720, and then shift cos answer kita akan dapat 48.51. So theta sama dengan 48.51 degree. Jadi angle ACB adalah 48.51 degree. Okay, jom kita tengok untuk soalan seterusnya. Panjang DE pula. Okay, panjang DE kat sini. Bila panjang DE, kita kena tengok segitiga yang kecil ni. Okay, panjang DE. So bila segitiga yang kecil kat sini, cikgu buat gambar rajah kat sini. So DEC di sini kita tahu 60 degree, dan di situ 8 cm, dan yang tadi kita dah dapat di sini adalah 48.51 degree. Panjang DE, kita boleh applykan sine rule, tetapi apakah angle di sini? Angle DE kat sini. Angle DE kat sini kita kena kirakan kaedah angle dalam triangle lah. Bila angle dalam triangle jumlahnya 180 degree, di mana 180 tolakkan dengan 60 tolakkan dengan 48.51. Kita akan dapat 71.89. Di sini adalah 71.49. Okey, 49. Dari mana 180 tolak 60 tolak dengan 48.51 dapatlah di sini. Okey, dapatlah di sini 71.49. So daripada sini kita boleh applykan sine rule, di mana panjang DE over sin 48.51 degree sama dengan 8 cm bahagikan dengan sin 71.49 degree. Yang ni pun boleh terus tekan kalkulator, benda mudah sahaja. Tapi tekan satu-satu lah. Jika tekan sin 71.49 tekan equal 8 bahagikan dengan answer, dan darabkan dengan kurungan sin 48.51 tutup kurungan, kita akan dapat panjang DE adalah 6.32 cm. Okey, jadi itu untuk DE. Jadi sekarang ni bila dah settle DE, sekarang adalah the length of perpendicular line from B to straight line AC. Perpendicular kat mana? Perpendicularnya di sini. B line perpendicular to AC kat sini 90 degree kat sini. Jadi bila 90 degree kat sini, kita boleh potongkan menjadi satu right angle triangle. Tapi bila kita nak potongkan, kita kena tahu dulu angle kat sini berapa. Since di sini kita kena dapatkan angle BAC kat sini. Macam mana nak dapatkan BAC? Applykan juga menggunakan kaedah sine rule. Macam mana? Kita dah tahu bahawa di DC tu adalah 48.51. Cikgu tulis di sinilah. Okay, alright. Di sini 48.51 degree. Okey, jumlah di sini 15 cm, 18 cm, 24 cm. Jadi macam mana nak dapat tahu angle DA kat sini? Bila tahu A kat sini, boleh applykan sine rule, di mana sine rule kat sini dia boleh jadi terbalik pun tak ada masalah. Sin BAC ataupun sin dekat A kat sini over 15 cm samakan dengan sin 48.51 bahagikan dengan 18 cm. Yang ni kena rujuk hukum sine rule balik. Tengok balik nota. Okey. Jadi macam mana nak dapatkan nilai A kat sini? Satu persatu dia akan jadi shift sin ke semua-semua ni nanti. Macam mana? Buat satu-satu. Pertama sekali sin 48.51 equal bahagikan dengan 18. Alright, darabkan dengan 15. Alright, bila 15 pindah ke kanan, barulah shift sign answer. So, dapatlah 38.63. Okey, A sama dengan 38.63 degree. So dapatlah 38.63 degree di sini. Bila dah dapat kat situ, barulah kita boleh buat satu right angle triangle, di mana right angle triangle-nya
Di sini adalah 38 point berapa tadi? 63. 38.63 degree. Di sini adalah 18 cm. Dan soalan tanya adalah cari panjang length of perpendicular line from B to straight line AC. Okay, from straight line from B to AC, di mana ketinggian dia, di mana di sini perlu tak kita tahu dia punya panjang bawah? Tak perlu sangat. Kita nak tahu ini apa perpendicular line. Kita boleh menggunakan kaedah soh kahtua yang kita dah tahu, dan di sini kita ada angle. Nak tahu opposite, kita tahu hypotenuse menggunakan soh, di mana sin 38.63 degree sama dengan opposite divided by hypotenuse 18. So opposite itulah kita punya ketinggian dia. So pindahkan ke kiri 18 darabkan dengan sin 38.63 degree. So sin 38.63 degree darabkan dengan 18. Kita akan dapat ketinggian yang bahawa 11.24. Okay, so length dia 11.24. Okey, jadi itu sahaja untuk soalan 15 dan itu sahaja untuk kertas 1 set 1 Selangor. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh tinggalkan komen di bawah, dan kalau tak faham juga rewind banyak kali boleh join group Telegram di link di bawah. Okey, sampai sini sahaja. Cikgu harap video ni membantu untuk adik-adik belajar, dan kita akan tengok pula untuk paper-paper yang lain. Okey, jadi sila tekan subscribe untuk video-video yang seterusnya, dan terima kasih. Jumpa lagi.